Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, maaf ya. Kita sambung sedikit lagi bab 3 ini dalam satu topik yang pertama ni. Dalam siri yang kedua, sebab terlalu panjang jalan pengiraannya. Jadi masa juga terlalu panjang. Cikgu terpaksa cut lah. Kita buat 2 rakaman. Okey, yang mana yang tadi sudah kita tahu persamaan linear ni kita boleh guna 2 kaedah, iaitu kaedah dia adalah kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Yang mana kamu kena take note lah. Yang mana kamu kena take note. Kalau guna kaedah penghapusan, kamu kena pilih. Kamu kena take note apabila kita menggunakan kaedah penghapusan. Yang pertama sekali, kamu kena pilih 2 persamaan. Daripada 2 persamaan ini, kamu pilih kamu mau hapuskan yang mana. Kalau soalan ini dia pilih X. Kita hapuskan X. Bila kita mau hapuskan X, kamu kena pastikan yang X ni mesti mempunyai sama nilai. Kalau di sini X ni tidak sama. Maknanya kena hapuskan, kena samakan 2 nilai. Mana kamu kena darabkan dia. Darab kasih sama. Apabila di sini, kamu sudah pilih 2 persamaan. Sudah pilih 2 persamaan dan kamu hapuskan X. Untuk pilihan yang kedua juga, kamu pilih selain daripada persamaan 1 dan 2 lah macam seperti ini. Sama juga, bila kamu hapuskan yang X di situ, untuk persamaan yang kamu pilih yang kedua juga, kamu kena pilih untuk hapuskan X juga. Mesti sama. Kalau di sini hapuskan X, yang ni juga mesti hapuskan X. Sebab apa? Sebab kita nak persamaan akhir dia menjadi sama seperti ini. Ingat, bila kita mahu hapuskan X, kamu kena kasih samakan dia punya nilai. Kasih samakan dia punya nilai seperti ini. Bila kamu sudah hapuskan X, dapat persamaan dia, dan yang ini dapat persamaan dia, kamu kasih satukan. Kita boleh selesaikan. Dan kita boleh selesaikan seterusnya. Ini adalah bagi penghapusan. Boleh screenshot. Ambil gambar yang ni. Tolong tengok betul-betul. Kaedah dia. Yang pertama pilih 2. Pilih yang mana kamu pilih 2 persamaan. Kemudian pilih huruf apa yang kamu mahu hapus. Sama juga, pilihan yang kedua juga mesti hapuskan yang sama. Ini adalah step untuk kaedah penghapusan. Okey, kaedah penggantian macam mana? Kaedah penggantian. Kita ada 3 persamaan. Kita ada 3 persamaan. Pilih satu persamaan yang kita boleh tukarkan dia. Kamu mau pilih persamaan pertama ke, 2 ke, 3 ke, terpulang. Tapi pilihlah yang senang. Biasanya kita ambil. Jangan ambil yang 2 pun boleh ubah. Yang ni jangan ambil yang 2 pun boleh ubah. Biasanya kita akan ambil yang ada 3 pun boleh ubah. Yang 2 pun boleh ubah ni susah sikit nanti jalan kerja kamu. Sama ada kamu boleh pilih yang pertama ataupun yang ketiga. Jadi pilih satu. Contohnya kamu pilih Z. Kamu mau pilih Y ke X ke, terpulanglah maknanya. Selebihnya tu kamu buang ke seberang. Buang. Tadi cikgu sudah tunjukkan macam mana jadi macam ni kan. Okey, bila kamu sudah ada kamu punya persamaan ini, kamu gantikan. Daripada persamaan 1 tadi, masukkan dalam 2 ke, masukkan dalam 3 ke, terpulang. Okey, yang ini saya masukkan dalam 2. Dapat persamaan ini. Yang mana dalam persamaan ini, ada nilai Y dan nilai X. Yang tadi kita sudah wakilkan Z sama dengan berapa? Dan persamaan yang kedua, saya dapat Y sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Saya sudah tahu nilai Z, saya sudah tahu nilai Y. Maknanya kita, yang persamaan yang pertama, persamaan yang kedua sudah guna. Persamaan yang pertama sudah guna. Ni yang pertama kan? Saya gantikan Z. Persamaan yang kedua juga sudah guna. Ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga belum. Jadi Y dan Z tadi saya masukkan dalam persamaan yang ketiga. Ini persamaan yang ketiga. Gantikanlah. Y sama dengan ini adalah Y. X tambah dengan Y. Ini adalah Y. Dan ini adalah Z. Yang mana Z ini dalam Z. Ini ada Y. Yang mana dalam Z adalah 3X. Tolak dengan Y. Tambah dengan 120. Yang ni apa ni cikgu? Warna biru ni. Ini sebenarnya adalah nilai Y. Ini dalam Z kan. Ada 3X. Tambah dengan. Tolak Y. Di sini sebenarnya. Kita tengok. Di sini sebenarnya adalah
Warna merah lah. Kecil sikit. Okey, di sini adalah 3X. Tolak dengan 2Y. Bukan 2Y, tolak Y. Tambah dengan 120. Sebab ni, sebab tu lah ni. Nilai Y ni. Y. Okey, jadi selesaikan dapat nilai X. Ini adalah kaedah gantian. Kamu kena pandai untuk membezakan kaedah gantian dan kaedah penghapusan. Okey. Seterusnya, kita tengok contoh yang dalam siri pertama tadi. Sekiranya bila kamu soalan tersebut dia tidak bagi tahu kamu, sama ada kamu guna kaedah penghapusan ataupun kaedah gantian, terpulang kepada kamu. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau soalan pilih kaedah penghapusan pun boleh, penggantian pun boleh. Terpulang. Sebab apa? Sebab soalan tidak bagi tahu kamu. Kamu boleh pilih lah. Okey. Tapi untuk contoh 4 yang cikgu sudah terangkan jalan kerja ni, cikgu pilih kaedah penghapusan kan. Jadi, bila kamu kira-kira kamu dapat jawapan seperti ini, kosong sama dengan 12, tidak ada jalan penyelesaian, maka kamu kena buat kesimpulan seperti ini. Maka kesimpulan dia adalah sistem persamaan linear ini tiada penyelesaian. Kamu kena buat kesimpulan lah. Yang mana kosong tidak sama dengan 12. Sama juga untuk contoh yang kelima. Contoh yang kelima juga dia tidak bagi tahu kamu dan dia tidak bagi syarat kamu nak guna kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Terpulanglah. Tetapi bila kamu kira-kira kamu dapat kosong tambah sama dengan kosong, makanya kamu kena buat kesimpulan. Dia beza. Kesimpulan yang pertama ini tiada penyelesaian. Kerana kosong tidak sama dengan 12. Yang ini, dia punya kesimpulan, persamaan linear ini tidak mempunyai penyelesaian tak terhingga. Kerana kosong sama dengan kosong. Dia beza kesimpulan dia. Kalau kosong sama dengan kosong, penyelesaian tak terhingga. Kalau kosong tidak sama dengan 12 kerana dia tidak mempunyai penyelesaian. Dia beza. Jadi seterusnya kita mau tengok contoh latih diri 3.2. Yang ni kamu boleh buat sendirilah. Cikgu tak nak huraikan yang ni. Cikgu mahu huraikan berkenaan dengan contoh 6. Aplikasi matematik. Yang ni cikgu mahu terangkan sedikit lagi lah. Okey. Cikgu kena terangkan sebab ini adalah aplikasi. Dalam soalan AdMath nanti, dia tidak akan bagi sebiji. Soalan tidak akan bagi macam ni. Seorang jarang bagi dalam bentuk ayat seperti ini. Dalam bentuk persamaan ini, soalan AdMath bukan begini. Soalan AdMath yang akan keluar exam adalah seperti ini. Dalam bentuk ayat ini. Maknanya dalam bentuk ayat ini, kamu kena convertkan, kamu kena tukarkan kepada ayat matematik, barulah kita boleh selesaikan. Dia bagi kamu cerita. Kamu kena tukarkan cerita itu dalam bentuk ayat matematik dan barulah boleh selesaikan. Jadi, banyak kerja. Jadi kamu memang perlu faham tajuk ini. Kalau kamu tak faham, memang susahlah untuk kamu jawab soalan. Jadi kita tengok apakah aplikasi dia. Tommy mempunyai 3 unit kondominium yang mana jenis A 1 bilik tidur, B 2 bilik tidur, C 3 bilik tidur. Kesemua unit kondominium itu disewakan dengan jumlah sewa diperolehi ialah 1,240 satu hari. Kalau satu hari 1,240, 30 hari berapa? Wih, kaya dia. Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa unit jenis A, 20% harga sewa unit jenis B dan 30% daripada harga sewa unit C untuk kos penyelenggaraan. Jumlah simpanan sehari ialah sebanyak 276. Harga sewa bagi unit jenis C ialah 2 kali ganda. 2 kali harga sewa bagi unit jenis A. Berapakah harga sewa sehari bagi setiap unit kondominium milik Tommy? Maknanya banyak. Kamu kena perlu faham satu-satu. Jadi memahami masalah. Pertama sekali sudah dia bagi tahu jumlah sewa satu hari adalah 1240. Makna 1240 ini dia refer kepada kondominium jenis A, B dan C. A tambah B tambah C sama dengan jumlah sewa dia adalah 1240. Kemudian dia bagi tahu kos untuk kos penyelenggaraan.
Okey, jumlah simpanan dia adalah 240. Yang mana simpanan untuk kos penyelenggaraan adalah 10%. Kemudian 20%, 30%. Maknanya A 10%, B 20% dan C 20%. Dan yang terakhir dia kata harga sewa unit jenis C adalah 2 kali ganda harga sewa unit jenis A. Kamu kena keluarkan maklumat ni. Daripada maklumat ni kita mau buat dalam ayat matematik. Okey. Daripada maklumat ni kita mau buat ayat matematik. Yang pertama dia kata jumlah sewa adalah 120 sehari. Okey, kita ada kondominium tadi ABC, betul tak? Jadi kita letaklah. Kita guna pemboleh ubah kita ABC. AB tambah C sama dengan 1240. Ini persamaan yang pertama. Okey. Kemudian persamaan yang kedua. Okey, saya tunjuklah siap-siap. Persamaan yang kedua, dia sudah bagi tahu jumlah simpanan dia ni adalah 276. Daripada mana? Okey, 10%. Makna 10%. Daripada mana ni 10% ni? Dia bagi tahu kamu 10%, maksudnya kalau kita tukar 10%, maknanya 10/100. Maknanya bila tekan kalkulator kamu akan dapat 0.1. 20% makna 20/100. Tukar kamu akan dapat 0.2. Sama juga 30%, 30/100 kamu akan dapat 0.3. Makna 0.1 A. Sebab apa? Sebab dia kata jenis A. 0.2 B dan 0.3 C. Ni. Memahami masalah yang kedua. Berapa jumlah simpanan dia? 276. Dan yang ketiga, untuk persamaan yang ketiga, dia bagi harga sewa unit jenis C adalah 2 kali ganda A. C sama dengan 2A. Sebab apa? Sebab dia kata 2 kali ganda A. Dapatlah persamaan yang ketiga. Tengok, daripada cerita tadi, kita kena keluarkan maklumat dan jadikan dalam bentuk ayat matematik. Inilah soalan ACMAC. Inilah soalan ACMAC. Bukannya soalan seketul-seketul yang dia bagi kepada kamu tadi. Jadi kamu kena betul-betul fahamlah. Macam mana, mengapa, kenapa jadi begini. Okey, seterusnya kita tengok jalan penyelesaian dia. Okey, yang tadi sudah ada, betul tak? Yang tadi sudah cikgu. Jadi pertama sekali kalau kita tengok dalam persamaan tiga-tiga persamaan ini, kita label dulu. Kita ada nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni payah sikit. Jadi kita selesaikanlah dulu perpuluhan ni. Maknanya kita darab dengan 10. Kita darab dengan 10. Kita mau hapuskan perpuluhan ni. Susah untuk mau kira. Jadi persamaan yang kedua ini kita darab dengan 10. Bila darab dengan 10, hilanglah dia punya. Ingat ya, bila mau darab, kita mesti darab kiri dan kanan. Jambatan ini, darab 10. Buka lagi, darab yang baru. Kalau kamu terus darab begini, salah. Dia mesti tutup sebelum jambatan dan selepas jambatan. Dia mesti begini. Boleh. 10 ni berada di depan pun boleh. Berada di belakang pun boleh. Salah satu sajalah. Kalau yang ni berada di depan. Mau di belakang? Boleh. Tiada masalah. Okey. Jadi, bila kita selesaikan yang ini, kamu akan dapat 10 darab 0.1 dapat 1, 10 darab 0.2 dapat ni, dapat 2. Okey, 10 darab 0.3 dapat 3C. Okey, ini persamaan yang baru. Yang ni sudah kita gantikan dengan persamaan 1A tambah dengan 2B tambah dengan 3C sama dengan 276,0. Okey, seterusnya. Okey, sekarang pilih mana-mana. Kita mau pilih persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Okey, bila kita pilih persamaan yang kedua tadi sudah jadi 4. Persamaan yang kedua tadi sudah jadi 4. Saya tukar nombor perpuluhan tadi kan. Kita tukar nombor perpuluhan kan. Jadilah dia yang keempat. Okey, kita mau samakan dia. Yang mana kita mau hapuskan B. Bila kita mau hapuskan B, kita mesti jadikan B samalah. Atas ni 1, betul tak? Bawah ni 2. Jadi tidak boleh, tidak sama. Jadi kita darab. Kasih darab B ni dengan 2. Mau kasih sama. Bila yang lain B darab 2, yang lain juga mesti darab 2. Apa yang kamu akan dapat? 2A. 2 darab A, 2A. 2 darab B, 2B. 2 darab C, dapat 2C.
sama dengan 2480. Okey, kita mau hapuskan B. Hapuskan dengan apa? Tambah ke tolak? Okey, hapuskan dengan tolak. Bila tolak, yang ni hapuslah. 2 tolak 1, kamu akan dapat 1A. Yang ni hapus sudah kosong. 2 tolak tambah 3 dapat negatif 1 sama dengan 280. Yang mana persamaan? Yang kosong ni buanglah. Okey, kita dapat persamaan yang baru. Ini persamaan yang baru. Okey. Bila dapat persamaan ini, yang mana kita ada nilai A dan nilai C. Kita tengoklah dalam kita punya yang ni. Ada nilai A, nilai C kan? Okey. Kita masukkan persamaan ketiga dalam 5. Yang mana persamaan yang kelima tadi, 1A tambah dengan 1C sama dengan 180. Yang mana C kita adalah ni. C kita adalah 2A. C kita adalah 2A. Gantikan di sini. Jadi 1A tolak 2A, kamu akan dapat 1 tolak 2A, kamu akan dapat A. Sama dengan 280. Kamu akan dapat 280. Okey, ada kesilapan di sini sikit tadi. 1A tolak 1C sama dengan negatif 280. Negatif 280. Maknanya bila kita masukkan dalam ni, C sama dengan 2A, kamu akan dapat 1 tolak 2A, kamu akan dapat negatif A. Sama dengan negatif 280. Okey, bila di sini negatif, di depan dia negatif dan di belakang dia juga negatif, maknanya kita boleh hapuskan lah. Maknanya kamu akan dapat jawapan A sama dengan 280. Okey, seterusnya bila sudah dapat nilai A, masukkan A ke dalam 3 yang tadi. Okey, dapatlah C. Ni persamaan A adalah persamaan yang ketiga adalah C sama dengan 2A. Yang mana A kita adalah 280. Kemudian kamu dapatlah 2 darab 280, kamu akan dapat 560. Kamu akan dapat C. Okey, A sudah dapat, C sudah dapat. Sekarang kita mau cari nilai A. Masukkan dalam 1. Yang 1 ni senang. Yang mana persamaan yang pertama adalah A tambah B tambah C. Kita gantikan A sama dengan 280. Ini A. C kita adalah 560. Okey, kita mau cari B. Jadi yang ni buang. 1240 tolak dengan 560 tolak dengan 280. Kamu akan dapat B sama dengan 400. Jadi sudahlah kita dapat A, B dan C. Bila sudah dapat A, B dan C, buatlah konklusi. Buatlah kesimpulan. Maka A sama dengan, dia kata sewa tadi kan, 280 RM, mesti tulis RM. B sama dengan RM 400 dan C sama dengan RM 560. Ialah penyelesaian bagi sistem persamaan ini. Kamu kena ingat, kamu kena betul-betul hati-hati dalam tajuk ini. Sebab tajuk ini memang tajuk yang menguji kesabaran lah. Dan perlu sangat penelitian dan jangan cuai. Dan kamu kena faham, biasanya soalan ini akan bagi dalam bentuk cerita, kemudian kamu kena convertkan cerita itu ke dalam ayat matematik. Okey, seterusnya, saya harap kamu boleh jawablah soalan latih diri 3.3 yang mana dia mungkin soalan akan keluar seperti ini. Soalan seperti ini yang mana kamu kena convertkan cerita ini kepada ayat matematik. Kemudian barulah boleh selesaikan persamaan tersebut. Sama ada menggunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Okey. Panjang sedikit hari ini. Okey, itu sahaja. Cikgu minta maaf kerana terlalu panjang dan terlalu lebar huraian. Okey. Cikgu harap kamu dapat jawablah soalan ini. Okey, sekian. Terima kasih.